Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid Ustaz semua. Ustaz berharap semua dalam keadaan sihat dan boleh mengikuti pelajaran pada hari ini. Okey, kita sambung berkaitan dengan tajuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni semua murid-murid Ustaz sudah belajar tajuk ini dan buat latihan apa pengertian sunnah Rasulullah SAW dan minta membaca dengan lancar dari nakli sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita ikut. Apa yang Nabi buat, kita buat. Yang boleh buatlah. Apa pengertian sunnah? Kita ulang semula. Ulang kembali. Pengertian sunnah, tengok dalam buku, tag muka surat 140 atau tengok kepada video ini. Ini kita tengok pengertian sunnah Rasulullah SAW, sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Apa yang diceritakan oleh sahabat baginda, sahabat Nabi kita, itu sama ada dari bentuk ucapan, perbuatan Nabi. Itu adalah sunnah. Contoh perbuatan, kita solat. Solat Nabi tengok, sahabat tengok Nabi solat. Kemudian dia meriwayatkan, menyampaikan kepada sahabat lain, kepada tabi'in dan kemudian tabi'in. Itu dinamakan sunnah. Apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang diucap oleh Nabi, itu adalah sunnah. Dalil dia dalam Al-Quran, tengok awak dah baca dengan lancar, Ustaz minta itu lagi. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu surah Al-Khas. Okay, apa maksudnya? Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Okey, manakala apa aspek sunnah Nabi tadi, ada dua aspek utama, iaitu sunnah perkataan, sunnah daripada segi perkataan. Kedua, sunnah dari segi perbuatan. Di sebelah dia tu. Okey, sunnah perbuatan, makna segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Okey. Kalau sunnah perkataan, semua ucapan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Ini adalah bentuk perkataan. Keluar saja daripada mulut Nabi merupakan sunnah. Sama ada bentuk arahan atau suruhan ataupun bentuk larangan. Apa kelebihan dia? Inilah kelebihan dia. Kelebihan membaca Al-Quran contohnya. Ada hadis Nabi daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Ini hadis daripada Abu Umamah. Abu Umamah ni sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi. Dia dicerita kepada sahabat yang lain, dicerita kepada tabi'in, sehingga sampai kepada sekarang, pada kita ni. Okay, kemudian yang kedua, tengok. Jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Tengok. Ini juga dalam bentuk perkataan. Daripada Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar. Harisah mendengar. Daripada aku mendengar Rasulullah SAW bersabda.
bersabda ni berkatalah, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli neraka. Maukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Ini hadis Nabi juga. Ini dari segi percakapan Nabi. Diambil daripada Harisah ni. Harisah ambil lah daripada Nabi tu. Ambil ucapan Nabi. Okay, tengok yang ke sebelah pula. Dari segi perbuatan, ada 3 di sini. Ada 3 hadis Nabi ni. Iaitu apa perbuatan dia? Yang pertama dia ambil di sini, mengutamakan anggota kanan. Mengutamakan anggota kanan. Yang pertama apa? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Ini perbuatan Nabi lah. Apa-apa sekalipun, Nabi mulakan dengan kaki kanan. Nabi pakai baju dengan kaki tangan kanan. Nabi pakai selipar atau sepatu dengan kaki kanan. Itu sunnah Nabi. Okay, yang kedua, merendah diri. Tajuk dia merendah diri. Jangan hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Itu perbuatan Nabi, beri salam kepada sesiapa yang dia jumpa. Okey, mana orang Muslim lah. Nabi bagi salam. Yang ketiga, perbuatan Nabi menggosok gigi. Hadis daripada Uzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Kayu sugi lah. Kayu sugi ni khas untuk orang bersugi lah. Kalau kita sekarang ni gosok dengan berus gigi pun dah kira bersuci lah. Menggosok gigi itu bersuci gigi. Banyak kelebihan dia. Ini adalah dua aspek utama sunnah Nabi yang perlu kita ketahui. Okey, teruskan buat latihan. Lepas ini buat latihan di muka surat, buku aktiviti muka surat yang belum buat lagi 136 dan 137. 136 dan 137. Okey, ustaz tolong baca. Okey, soalan dia muka surat 136 itu dia suruh isi tempat kosong, tempat kosong yang disediakan iaitu dalil nakli. Dalil nakli wama. Okey, sambung apa lagi? Teruskan. Dan maksudnya di bawah tu. Teruskan. Boleh rujuk buku teks muka surat 141. Kemudian latihan muka surat 137. Ustaz terangkan sedikit. Bulat jawapan yang betul. Tengok muka surat 137 tu dia suruh arahan soalan. Bulat jawapan yang betul. Bulat dulu kemudian tulis di tempat kosong jawapan yang betul. Ustaz tolong baca. Nombor pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjauhi sifat sombong dan A. Bangga diri. B. Baik hati. C. Merendah diri. Okey. Ulang baliklah kalau tak lancar baca. Nombor 2. Okey, tempat kosong. Anak soleh amat dinantikan oleh ibu bapa. Okey, A. Makanan. B. Pendapat. C. Doa. Okey, pilih jawapan. Yang ketiga. Al-Quran akan memberikan
Okey, apa? Tempat kosong kepada orang yang membacanya di akhirat. A. Berkat. B. Syafaat. C. Berfaedah. A itu berkat. Berkat itu kebaikan lah. B. Syafaat. Pertolongan. Bantuan. Al-Quran. Okay. Apa yang boleh buat. Apa yang dapat kita baca pada akhirat nanti. Al-Quran ini akan memberi apa. Okay. Nombor 4. Rasulullah SAW menyeru supaya tidak lupa tempat kosong selepas bangun tidur. Okay. A. Bersiwak. B. Berbual. C. Berzanji. Apa? Pilih jawapan. Dan isi tempat kosong. Nombor 5. Nabi Muhammad SAW sentiasa memberi tempat kosong kepada orang yang dijumpainya. A. Salam. B. Teguran. C. Makanan. Okay, pilih jawapan. Dua saja muka surat untuk buat latihan hari ini. Okay. Baca betul-betul. Tidak faham, ulang semula video ini yang Ustaz baca. Sekian, terima kasih.